Assalamualaikum cik, selamat malam. Nak pergi mana ni cik malam-malam ni? Dan pemandu tersebut pun berkata ataupun menjawab. Dia kata, Waalaikumsalam bang. Baru nak balik rumah ni bang. Kata dia baru balik kerja. Macam tu lah. Bahawa dia hendak pulang ke rumah. Dan polis tersebut pun berasa macam agak pelik tau. Kenapa? Sebab kat dalam kereta pemandu ni ada dua orang yang agak mencurigakan, berkelakuan agak mencurigakan, which is dua orang ni dia duduk kat seat belakang tu dan tunduk je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya hari ini, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut tau. Okey, sebelum bermula marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda cerita berkenaan dengan polis. Malah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, okey. Untuk kisah yang pertama ni, macam Abang KSM katakan tadi, kisah-kisah berkenaan dengan abang polis. Kita terus dengan cerita dia. Ini kali ni berkenaan dengan sekatan jalan raya. Okeylah, peristiwa ini berlaku sekitar tahun 90-an macam tu, di mana kerap terjadinya kes-kes kecurian kereta. Pihak polis juga telah mengadakan SJR, iaitu sekatan jalan raya, di beberapa kawasan terpencil bagi mengesan penjenayah. Okey, nak jadikan cerita, pada satu lewat pagi lah, di satu tempat yang agak sunyi, anggota-anggota polis ni sedang melakukan tugas diorang lah, macam menanti kenderaan melewati sekatan jalan raya macam tu lah. Ada yang telah menerima saman gara-gara tiada lesen memandu dan beberapa kesalahan lain lah, of course lah, tak pakai tali pegang keledar lah, apalah macam tu lah, kesalahan-kesalahan yang biasa ditahan. Jadi jalan raya semakin sunyi tau. Jelas kedengaran suara unggas-unggas di hutan kiri dengan kanan, which is tempat dia orang buat sekatan jalan raya ni dekat kawasan hutan yang agak tebal macam tu tau. Korang dengar bunyi cengkerik dah mula nyaring dah kan. Jadi hari pun waktu tu cuaca, suasana pun dah semakin dingin. Jadi mereka yang kat sana ni atau abang-abang polis ni masih lagi setia menjalankan tugas mereka ni pada akhir-akhir waktu tu. Kenderaan yang melewati jalan berkenaan pula semakinlah berkurangan dan boleh dikira dengan jari je. Dan lebih kurang pukul 4.30 pagi macam tu, tiba-tiba ada sebuah kereta jenis Proton Saga lama, merah warna dia, menghampiri sekatan jalan raya tu. Dan bila sampai je kat situ, polis pun bertanya kepada pemandu yang memandu tu lah, cik, Assalamualaikum cik, selamat malam. Nak pergi mana ni cik malam-malam ni? Dan pemandu tersebut pun berkata ataupun menjawab. Dia kata, Waalaikumsalam bang. Baru nak balik rumah ni bang. Kata dia baru balik kerja. Macam tu lah. Bahawa dia hendak pulang ke rumah. Dan polis tersebut pun berasa macam agak pelik tau. Kenapa? Sebab kat dalam kereta pemandu ni ada dua orang yang agak mencurigakan, berkelakuan agak mencurigakan, which is dua orang ni dia duduk kat seat belakang tu dan tunduk je, tak bergerak, tak apa, dan cuma tunduk je kat bahagian tempat duduk belakang tu lah. Bila abang-abang polis ni nampak macam tu, dia pun bertanya lah, cik, yang belakang tu kenapa tunduk je kepala dia, ada apa masalah ke? Dan abang driver ni lagi sekali jawab, cik, belakang? Kat belakang mana ada sesiapa cik? Saya seorang je ni, kata pemandu tu lah. Dan apabila pemandu tu beritahu abang polis ni macam tu, seorang lagi polis ni ataupun seorang lagi anggota ni datanglah tengok sekali kan. Memang tak ada sesiapa pun kat situ. Hanya polis ataupun kita letaklah abang polis yang pertama tadi, kita letak nama dia Hafiz.
Hafiz saja yang nampak. Dan bila si Hafiz ni curiga dengan keadaan macam tu, dan diorang ataupun polis ni pun memintalah kereta tu untuk parking ke tepi sekejap. Cik, parking tepi sekejap cik, kita nak buat pemeriksaan sikit kan. Jadi lelaki tu pun tanya, cik kenapa ni cik, saya ada buat salah apa ke kan? Biasalah kan. Dan bila dah parking kat tepi tu, polis minta lesen, minta IC apa semua dan melakukan pemeriksaan. Buka pintu belakang, dia cek, tak ada apa-apa. Buka bonet kan, takut kalau sembunyi dalam bonet ke apa kan, dia buka bonet lagi, tak ada apa-apa. Bila dia selongkar ataupun digeledah, dia tengok ke seluruh kereta orang tu, tak ada apa-apa langsung. Tak ada semua. Lelaki dua orang yang Hafiz tadi nampak pun tak ada dekat situ. Pemandu tadi tu pun memberikan kerjasama yang baik lah kan. Tak ada orang kata nak marah-marah ke apa. Tak ada. Dia semua, polis nak buka bonet, dia tolong bukakan apa semua. Dan Hafiz membaca nama lelaki tu yang tertera pada lesen memandu tu. Nama dia Cik Razak lah kita letak sini. Dan setelah segalanya lengkap lah, akhirnya abang-abang polis ni berpuas hati dan membiarkan Cik Razak ni pergi. So okey bang, okey lah bang, abang boleh jalan, kata dia kan. Sebaik sahaja kereta Saga lama tu hendak bergerak, sekali lagi Hafiz ni memandang ke arah kereta tu dan ternampak lagi kelibat dua orang lelaki berada dekat tempat duduk belakang tu. Dan Hafiz ni pun beritahulah kawan setugas dia. Dia letak dia nama Am lah Am, cuba kau tengok Am. Dan sewaktu ni kereta tu tengah nak berjalan lah. Nampak tak apa yang aku nampak? Am waktu tu macam tak nampak, tapi si Am ni dapat rasakan lah, orang kata keseraman dia lah. Walaupun tak dapat nak melihat orang yang si Hafiz ni cakap dia, tapi biasalah kan, kat mana dia orang ada sekarang ni kan. Dia orang ni tengah berada dekat kawasan yang sunyi dan kawasan hutan-hutan. Kiri kanan jalan tu hutan tebal pula tu. Begitulah dah jadi tugas seorang anggota polis. Walaupun mereka ni dibekalkan dengan senjata api, tapi nak lawan dengan makhluk halus ni bukan boleh tembak dengan pistol, kata dia kan. Ia mesti dilawan dengan keberanian. Itulah bekalan abang-abang polis ni sewaktu menjalankan tugas. Dan Hafiz bukannya takut. Kalau dia takut, of course lah dia tak jadi anggota polis kan. Jadi ceritanya itulah. Tidak berapa lama selepas tu, kereta yang sama ni ataupun Proton Saga lama tadi tu muncul lagi sekali daripada arah yang sama. Dan Hafiz ni dan anggota setugas yang berada ni dekat situ, yang lain semua berasa macam agak hairan lah kat situ kan. Encik, bukan ke encik dah balik ke sana tadi? Tegur salah seorang kawan Hafiz ni lah. Tapi Hafiz cepat-cepat tarik tangan kawan dia tu. Dan mereka nampak dengan jelas tau, wajah lelaki yang memandu kereta tu, wajah dia pucat lesi melalui tingkap kereta yang terbuka. Dan ia tidak seperti awal-awal tadi. Kepalanya terlihat ada kesan-kesan luka dan berdarah, dan darah ni mengalir di tepi mukanya. Dan pemandu tersebut diam saja waktu tu. Dan mereka yang berada kat situ melihat pemandu berkenaan memandu agak pelan. Kan, senang macam tu je lah. Jadi Hafiz rasa ada sesuatu yang pelik lah telah berlaku. Jadi dia pun membiarkan saja pemandu tu melewati segatan jalan raya ni sekali lagi, tanpa bertanya ataupun tanpa menahan kereta tu. Dan rakan dia bertanya kepada Hafiz lah, Fiz, kenapa kau biarkan je kereta tu lalu kan? Hafiz langsung tak menjawab. Mereka pun menyelesaikan tugasan sekatan di situ dan berundur ataupun balik ke balai polis lah. Pelik betul. Bagaimana mungkin jalan itu boleh dilewati lagi kalau sudah ke depan kan kereta yang tadi tu kan. Selepas mereka pulang ke balai, Hafiz pun mendapat tahu bahawa jalan berkenaan sering terjadi kemalangan maut. Kereta yang mereka baru jumpa ataupun mereka yang syaki malam tu, kereta yang Proton Saga lama tu lah pada malam tu adalah penampakan yang pernah terlibat dalam satu kemalangan ngeri dekat kawasan tu ataupun dekat jalan tu. Razak dan dua orang rakan dia terbunuh beberapa bulan sebelum tu, dan kematian mereka telah pun direkodkan sebelum ini. Ini adalah kisah yang pertama. Macam mana anda rasa kisah ni? Ni adalah kisah pengalaman daripada abang polis lah. Agak menyeramkan jugalah. Mungkin kita yang tak berada kat tempat abang polis ni, biasa lah cerita ni. Tapi cuba pergi duduk kat tempat dia, baru anda tahu. Ini adalah kisah yang pertama. Harap anda enjoy dengan kisah ni. Kalau anda nak dengar kisah tentang polis, kita terus dengan kisah yang kedua.
Okey, untuk kisah yang kedua ni, kisah dia macam ni. Kita teruskan lah. Kita perkenalkan sikit lah. Nama dia, kata dia Husin lah kan. Saya letak je lah saya yang jadi nama Husin je lah Okay, saya Husin. Dulu saya adalah seorang mak rempit yang sangat berjaya. Lebih kurang begitulah katakan. Dan sekarang saya dah insaf dan dah buka bengkel motosikal. Okey, kisah ini merupakan kisah seram bagi saya lah. Dulu, ni cerita waktu dulu masa jiwa saya masih muda, remaja gitu. Jiwa remaja memang sukakan cabaran, of course lah. Tidak terkecuali, saya juga gemarkan aktiviti perlumbaan. Itu zaman-zaman remaja berusia 16 tahun macam tu. Dan waktu itu saya dah jadi joki. Joki tu rider ataupun yang tukang bawa motor untuk race tu. Biasa joki ni dipilih atas kriteria hati kering, badan kurus kering, semua kering kan, sebab dia nak yang bawa tu ringan. Jadi motor tu tak bawa berat, beban yang berat lah kan. Kalau badan besar macam abang ni, memang tak dia jadi joki lah cerita dia kan. Okey, terus dengan cerita dia. Badan saya ni kecil saja orangnya, macam tu lah lebih kurang Saya terjebak dengan aktiviti tersebut gara-gara terpengaruh sebenarnya. Jadi lagi satu, saya ni memang suka ubah suai motosikal. Motosikal arwah ayah saya tu memang sampai dah jadi racing lah. Dan pernah juga lah kena kejar dengan ayah kata dia. Tapi itu dah lama lah. Dan tak lama lepas tu ayah dah buat tak tahu je. Ayah dah malas nak ambil tahu agaknya kan. Padahal masa ni tak faham bahasa. Yelah, kita muda-muda kecil-kecil dulu kan, kata dia. Sebenarnya ayah marah sebab sayang. Tapi kita ni kan budak-budak masa tu, mana ambil peduli, ambil tahu pasal hal-hal orang kata sayang ke apa benda, tak kisahlah. Yang tahu aku nak buat apa yang aku nak buat, gitu je lah lebih kurang kan. Jadi yang kita tahu, of course lah, nak enjoy je dalam kepala ni. Hakikatnya kita juga yang menyusahkan mak bapak kita, kan. Jadi okeylah, tak naklah cerita bab tu, nanti kan menangis pula kan. Nak cerita bab seram je kata dia. Okey, dipendekkan ceritalah. Selepas waktu sekolah tu, adalah budak-budak sekolah lain datang deal kata dia. Katanya nak ajak race. Okey, saya ni waktu tu okey, on tak ada hal lah kan. Bila nak race kan. Okey, race waktu malam kata dia. Jarak 1 kilo. Okey, lawan motor EX5 je. Ketika itu saya ni joki EX5, belum pro lagi lah. Orang kata nak main RXZ bagai motosikal ni kalau nak bawa pergi race, memang kita tak boleh hidupkan enjin motosikal tu. Memang bawa tunda je. Kalau yang jenis ada lori ataupun yang berada sikit ada modal, angkutlah motosikal yang kita dah tune ni ke atas lori. Itu bagi mereka ataupun rider ataupun racer ni yang ada modal lah kan. Tapi macam kita orang ni yang barang-barangnya racer ni, yang tak berapa nak bermodal ni, mana nak upah orang angkut lori kan. So tak apalah, kita orang tunda motor ni dengan member tolong tunda kan. Main dekat-dekat satu kawasan tu. Kat situ memang line clear lah. Tempat tu kalau tengah malam, sekiranya ada polis datang, maka berteraburlah kita orang ni lari. Jadi bukan tak biasa, tapi malam tu lain macam sikit. Malam tu dia malang sikit macam tu lah cerita dia. Jadi malam tu kita orang ni sediakan lah, orang kata duit pertaruhan bagi semua. Disclaimer sebelum kita mulakan cerita dia macam ni lah pertaruhan tu adalah haram di sisi undang-undang dan race haram juga adalah haram juga. Kalau nak race tu, pergilah ke tempat yang disediakan oleh kerajaan yang lebih selamat. Race lah dekat track kan. Kita teruskan sambung dengan cerita dia. Kalau jadi malam tu kami sediakan wang pertaruhan. Kalau kalah, tergadailah duit tu. Tapi malam tu minta-mintalah menang. Budak tu daripada gayanya memang action gila. Dia mencabar-cabar saya kan. Dia sound perang psikologi pula. Kata saya ni garanti kalah lah, itulah ini kan, sebab motor dia power lah. Jadi dia orang ni sebenarnya nak tebus kekecewaan yang lalu, sebab dulu diorang pernah lawan dengan saya dan dia orang ni kalah. Jadi saya ni no hal lah, benda kecil je kan. Jadi malam tu memang tak boleh tunggu lama dekat kawasan tu lah. Nanti kalau polis datang, bikin hal lain pula kata dia kan. Jadi masalah lain pula. Jadi geng-geng saya ada yang dah tunggu dekat garisan penamat kan. Ada yang separuh tunggu dekat starting, ada yang tunggu dekat pertengahan, dan ada tunggu dekat orang kata penamat jalan tau Dan kemudian baru je nak mula, tengah-tengah duk pulas-pulas panaskan, orang kata panas enjin tu, rem-rem lah gitu orang kata kan. Tiba-tiba bunyi siren polis kedengaran tau. Allahu Akbar. Nampaklah lampu polis tu kan berkelip-kelip kan. Dia boleh nampak biru-biru. Allahu Akbar. Kita waktu jantung dah duk. Aduh, bikin kacau betul lah kata dia kan. Siapalah yang pecah lubang ni, mesti
mesti ada kaki report ni. Memang tak puas hati betul waktu tu. Jadi berterabul lah. Kita orang ni ramai-ramai geng-geng saya ni semua dah berserepah dah. Ke kanan, ke kiri, bukit, panjat bukit, masuk hutan, masuk semak semula. Rupa-rupanya pihak polis ni dah bersedia dah nak perangkap kita orang semua. Mereka dah jaga dah semua laluan untuk keluar daripada kawasan kita orang ni. Adalah kawan-kawan saya yang dah kena pukat dah kena tahan dah. Jadi saya ni pergilah masuk dekat satu lorong, entah mana, entah kan lorong tu siapa main kedah, memang dah tak ingat apa kan, masuk je untuk bersembunyi lah. Saya matikan enjin motosikal dan sorok dekat belakang semak tu diam-diam je tau. Tengah-tengah duduk mencangkung tu kan, intai-intai lah tengok diorang ni tolak motosikal masuk dalam truk kawan-kawan saya ni lah. Saya tak jauh pun daripada diorang tu sebenarnya. Jadi nampaklah diorang tu. Sesekali adalah lampu suluh daripada pihak polis ni duk suluh macam nak suluh, tapi dia tak nampak sebab saya berada dekat belakang semak macam tu. Harap diorang tak nampak lah saya agaknya. Alhamdulillah. Dan mereka ni tak perasan saya tau. Siap ni, saya ni dah duduk kat dalam semak tu. Of course dalam semak ni macam-macam binatang ada kan. Dah kena gigit-gigit nyamuk lah, itulah ini kan. Nasib baik dah tak kena pacat. Kalau pacat saya dah melompat kat situ kan. Dan mereka ada yang dah kena angkut lah kawan-kawan saya ni. Ada yang terlepas. Saya je tengah terperangkap dekat tempat persembunyian saya kat situ lah. Bila saya tengah sembunyi-sembunyi tu, saya perasan lah macam ada satu lampu suluh polis. Dia macam tersuluh ke arah semak tempat saya sembunyi lah. Jadi bila jam macam tu, saya pun mengundur sikit ke belakang, berundur sikit ke belakang kan. Tiba-tiba badan saya tersentuh sesuatu tau. Saya ingatkan batang pokok ke apa waktu tu kan. Saya pegang raba-raba ke belakang kan. Lembik je, saya picit-picit lah kan. Rasa macam kan, nampak macam kain. Saya raba-raba, rasa macam kain. Adiknya dalam kegelapan tu saya terraba-raba kan. Bila saya rasa lagi ke bawah, rasa macam ada kasut macam tu. Sudah kan, dalam hati saya waktu tu, jangan-jangan dah kena tangkap, dah kena getah lah aku ni, dah kena tangkap lah agaknya kan. Rasa bahu saya kena pegang kat situ kan. Aduh, saya pun bangun pelan-pelan kan. Saya rasa ni orang kata dah reda dah. Orang kata kan kalau kena tahan lah. Macam mana kan, saya rasa dah kantor lah. Nampak macam mana tu, nasib badan lah restart. Dah lah restart jadi, kena angkut pula lagi. Saya pun pusing belakang. Saya tengok dekat belakang tu orang tak ada kepala babe. Punyalah saya terkejut waktu tu. Saya terus lari ke depan. Maksudnya lari ke arah polis tu. Tak pasal-pasal saya pun kena angkut sekali masuk dalam truk. Jantung saya waktu tu dah, walaupun dah kena tangkap, dah masuk dalam truk tu, jantung saya ni rasa macam bersyukur pula kena tangkap waktu tu. Sebabnya lari daripada hantu tu, dengan hantu yang tak ada kepala waktu tu kan. Jadi saya katalah biarlah kena tangkap dengan polis-polis daripada duduk lama-lama dalam semak tu. Korang jangan pula gelakkan saya tau. Inilah kisah seram saya. Jadi macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Ni kisah daripada Abang Hussein ni kan. Dia pengalaman dia sewaktu race motosikal di zaman-zaman muda remaja dulu. Umur 16 tahun Okey. Disclaimer sikit lah abang nak cakap kan. Race ni bahaya sebenarnya. Abang pernah tengok depan mata orang aksiden motor termasuk dekat bawah tayar lori. Astaghfirullahalazim, memang seram. Lepas tu dah jadi sampai sebulan 2 bulan tak naik motor, tak berani bawa motor sebab nampak orang tu dia berpusing-pusing dekat tengah tayar lori belakang dua tu kan. Berpusing-pusing banyak dekat tengah tayar tu. Astaghfirullahalazim. Jadi kita terus dengan kisah yang ketiga dan terakhir. Harap anda masih lagi stay tune and enjoy dengan kisah-kisah daripada Kisah Seram Malaysia. Okay guys, untuk kisah seram Malaysia yang ketiga dan terakhir kali ni, kisah ni kita balik semula pergi ke balai polis. Ni kisah polis balik semula. Kita teruskan dengan kisah dia. Okay, Sanusi ataupun Encik Sanusi ni berkongsi kisahnya ketika pernah bertugas
dekat balai polis lah macam tu kan. Pada satu malam tu dia ni kerja kat kaunter. Maksudnya kerja ambil report lah dekat kerja. Ketika itu jam telah pun menunjukkan pukul 2 pagi dan maka datanglah seorang perempuan yang berada dalam keadaan yang agak macam kusut masai, rupa dia lah macam agak kusut gitu kan, ingin membuat laporan. Dan apabila diminta untuk menunjukkan kad pengenalan dia, lalu kata perempuan tu dia tidak membawa apa-apa sebab dokumen pengenalan ataupun lesen ke apa tu, IC ke apa, tak ada bawa. Dan dia tergesa-gesa datang kerana ia adalah kecemasan tau. Jadi kata Encik Sanusi ni pula, kalau puan tak bawa kad pengenalan, macam mana nak buat report kan? Macam mana kita nak teruskan dengan report ni? Sebab dekat report kita perlu adanya kad pengenalan tu. Jadi Sanusi ni pun rasa susah lah nak buat kerja waktu tu. Tapi perempuan itu pun merayu-rayu tau dan berkata, ini melibatkan soal nyawa cik, tolonglah saya cik, tolonglah, macam tu. Kata perempuan tersebut lah, yang kelihatan begitu macam sugul saja ataupun sedih je, rupa dia macam kusut macam tu kan. Dan wajah gadis tu ataupun perempuan tu memanglah langsung tidak bermaya tau, rupa dia pucat dan rambut ni begitu kusut sekali. Ya, saya tahu, balas Cik Sanusi yang saat tu rasa macam serba salah tau melihat keadaan gadis tersebut yang macam dengan kusut paras masanya, dengan pakaian yang nampak macam ada kesan-kesan koyak, ada juga luka-luka kat tangan dia. Memang nampak ada kesan kecederaan lah, tapi tak pastilah sejauh manakah keadaan sebenarnya ataupun kecederaan sebenar teruk lah perempuan tu lah, teruk ke tak teruk kan. Dan Cik Sanusi juga tak pasti laporan yang nak dibuat tentang apa tau. Tapi daripada raut wajah dekat muka perempuan ni, ada kesan lebam tau kat muka dia, hitam biji mata dia macam kena tumbuk gitu. Kasihannya, adakah gadis ni telah kena pukul ke macam mana? Okeylah cik, macam ni, nama cik siapa? Tanya Cik Sanusi ni lah. Nama saya Hayati, kata perempuan tu. Kemudian tiba-tiba Cik Sanusi ni ditegur oleh rakannya daripada belakang tau. Si. Cik Sanusi pun berbalik ke belakang. Ya, balas dia. Dan rakan setugas ni pun bertanya, apa yang Cik Sanusi waktu tu tengah buat? Tengah bercakap dengan siapa, kata dia kan. Lantas Cik Sanusi ni pun terus berpaling semula ke hadapan. Namun waktu tu tak ada sesiapa pun kat depan tu. Astaghfirullahalazim. Pelik dengan teguran tu, dia pun pergi ke pondok bahagian depan lah untuk tanya rakan yang mengawal pintu masuk tu. Dia tanya pada rakan di situ, Man, tadi ada siapa masuk tak Man? Kau nampak tak ada satu perempuan masuk dalam balai ni tadi? Sebabnya waktu begini, balai polis ni sebenarnya sunyi lah, tengah-tengah macam tu kan, time-time malam, tengah-tengah pagi macam tu kan. Mustahil lah ada orang lain lagi, kata dia. Rakan sekerja dia beritahu lah, memang tak ada sesiapa pun yang masuk daripada tadi. Ish, Cik Sanusi cakap ini mesti lamunan ataupun dia berangan dia macam tu lah agaknya kan. Cik Sanusi ni pun nak lupakanlah saja perkara tu kan. Yelah, lagi satu dia kan polis, takkanlah nak melayan perasaan orang kata dia punya lamunan tu kan. Mungkin dia rasa lah mungkin saya ni tengah letih sangat agaknya lah Cik Sanusi ni kan. Tapi dia ingatkan rasa tu habis takat tu je. Rupa-rupanya tidak. Dia terdengar lagi suara perempuan menangis. Kita nak buat suara yang efek, nanti kan ada orang komen saya jangan buat suara-suara yang seram. Okey, kita tak payah buat lah Bunyi perempuan menangis tau kat dalam balai tu, bergema-gema kat dalam balai. Kali ni dia rasa tak puas hati dan dia tanya rakan dia, ada dengar tak suara macam perempuan menangis? Malangnya semua cakap tak dengar. Tak ada. Mana ada kau ni Sanusi, biar betul kan? Dan mereka beranggapan bahawa Cik Sanusi ni berhalusinasi agaknya kan. Jadi keadaan Sanusi pada malam tersebut agak kusut lah nampak dia kan, macam agak terganggu lah. Kemudian lah balai ni ada menerima panggilan kecemasan lah, kata dia macam tu. Ada kemalangan maut, jadi pihak bertugas perlulah bergegas ke lokasi tempat kemalangan maut tu lah. Dalam pada tu ada beberapa orang saksi datang untuk membuat laporan. Lokasi kemalangan pula tidak berapa jauh daripada balai polis yang Cik Sanusi ni berkhidmat lah. Dan Cik Sanusi dapat tahu bahawa perempuan itu persis dengan yang datang nak buat laporan pagi tadi, pada malam tu lah. Tapi tak ada sesiapa pun yang melihat perempuan tu datang masuk ke dalam balai. Dan perempuan tu menunggang motosikal dirempuh dengan kereta. Kes langgar lari. Berdasarkan identiti yang ditemui pada badan mangsa, memang perempuan tu nama dia Hayati. Jadi begitulah kisah Encik Sanusi yang menerima
tamu gaib untuk nak buat report. Kalau seorang saja yang nampak, orang lain tak nampak, memang pelik lah Jadi bila diceritakan kat orang lain, memang orang lain akan cakap yang orang ni gila. Jadi hanya yang mengalaminya saja yang tahu bagaimanakah rasa dia. Ini adalah kisah Seram Malaysia yang terakhir untuk malam ni. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang begini, kisah-kisah daripada abang polis ni kan. Saya ni personally lah, daripada KSM ni mengucapkan penghargaan lah kepada abang-abang polis yang bertugas menjaga keamanan negara kita, insya-Allah. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.